Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi insya-Allah hari ini saya Ahmad Badrul Munir bin Muhammad Rahimi dari kelas 01 akan menerangkan serba sedikit berkenaan isu-isu vaksin COVID-19 di Malaysia. Slide yang pertama menunjukkan hukum vaksin COVID-19. Menurut laman web Kementerian Kesihatan Malaysia Al-Bayan siri ke-7 yang bertajuk Pengambilan Vaksin COVID-19, Hukum dan Permasalahannya. Daripada laman web tersebut dapat dianalisis terdapat 3 hukum dalam vaksin COVID-19, iaitu yang pertama, sekiranya bahan di dalam vaksin adalah sesuatu yang halal dan memberikan manfaat kepada tubuh, maka hukumnya adalah harus. Maka jelas di sini sesuatu yang halal dijadikan ubat, maka hukumnya adalah harus. Hukum yang kedua, sekiranya bahan dalam vaksin adalah sesuatu yang halal tetapi mendatangkan mudarat, maka hukumnya adalah haram. Okey, sama juga dekat sini, jelas di mana perkara yang halal tetapi perkara tersebut adalah mendatangkan mudarat pada badan kita, maka hukumnya adalah haram. Untuk situasi yang ketiga, hukum yang ketiga, sekiranya bahan dalam vaksin adalah sesuatu yang haram tetapi memberikan kesan-kesan yang bermanfaat kepada tubuh, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Okey, konsep ini dibolehkan apabila terjadinya situasi darurat yang memperbolehkan penggunaan bahan yang haram itu di dalam aspek perubatan. Okey, yang seterusnya, peranan pemimpin negara dalam mengaplikasikan vaksin COVID-19. Yang pertama, pemimpin mestilah menjadi tauladan dengan mengambil vaksin COVID-19 di hadapan khalayak ramai seperti melalui siaran langsung di kaca televisyen. Hal ini akan menyebabkan rakyat jelata yakin bahawa vaksin ini merupakan sesuatu yang mampu mencegah penyakit COVID-19. Seterusnya, pemimpin perlu melakukan persidangan yang jelas berkenaan kelebihan serta manfaat yang diperoleh daripada vaksin COVID-19. Hal ini kita telah lihat semasa zaman PKP di mana para pemimpin kita melakukan perutusan setiap hari dalam mengemaskini data kepada rakyat Malaysia tentang info-info berkenaan dengan COVID-19 dan vaksin COVID-19. Seterusnya, poin yang ketiga, pemimpin boleh menguatkuasakan kewajiban vaksin dengan melarang rakyat yang tidak divaksin daripada masuk ke pasaraya. Jadi, dengan perkara ini, dengan undang-undang ini, golongan yang digelar sebagai anti-vaksin akan lebih cenderung untuk menerima vaksin untuk meneruskan kehidupannya sebagai seorang rakyat yang biasa. Seterusnya, slide yang seterusnya membincangkan berkenaan dengan isu-isu pelaksanaan vaksin COVID-19 di Malaysia. Yang pertama, isu berkenaan dengan pembekalan vaksin. Bagi memastikan kesemua rakyat Malaysia dapat menerima vaksin COVID-19, maka pemimpin perlu memastikan bekalan vaksin COVID-19 sentiasa mencukupi. Perkara ini telah menunjukkan bahawa kejayaan para pemimpin Malaysia dalam menguruskan hal berkenaan dengan pembekalan vaksin, di mana vaksin-vaksin di Malaysia ini cukup untuk semua rakyat jelata. Seterusnya, poin yang kedua adalah penyertaan masyarakat. Penyertaan masyarakat menjadi isu utama di mana terdapat segelintir daripada rakyat Malaysia menolak untuk menerima suntikan vaksin. Oleh itu, pemimpin telah menguatkuasakan undang-undang agar mereka yang tidak divaksin tidak boleh berada di kawasan keramaian. Perkara ini kita dapat lihat
di infografik yang menyatakan peniaga perlu memastikan setiap pelanggan dibenarkan memasuki premis jualan setelah menunjukkan bukti kad atau sijil digital vaksinasi lengkap dari aplikasi MySejahtera dan bukannya screenshot. Okey. Jadi jelas di sini bahawa pemimpin-pemimpin Malaysia ini mengambil cakna tentang COVID-19 di Malaysia. Poin yang ketiga pula, penerimaan kedua-dua dos vaksin. Perkara ini diambil cakna oleh pemimpin Malaysia agar penerimaan vaksin akan menunjukkan keberkesanan yang lebih efektif serta mampu memelihara diri daripada menghidap simptom virus COVID-19 yang lebih parah. Jadi kalau badan kita ni ambil 2 dos vaksin, sekiranya badan kita ni menerima virus COVID-19 tersebut, simptom-simptom yang ditunjukkan daripada virus tu akan kurang parah jadi badan kita ni tidaklah sampai sesak nafas, tak boleh nak bernafas kan, yang boleh menyebabkan kematian. Okey. Seterusnya adalah kesimpulan daripada slide saya ini, menunjukkan perjalanan dalam mencegah COVID-19 di Malaysia oleh para pemimpin negara telah menunjukkan mereka ni cekap dalam mengurus masalah dan kebajikan rakyat Malaysia. Hal ini telah terbukti bahawa Malaysia ni merupakan salah satu negara terbaik di dunia dalam mengatasi masalah virus COVID-19 ini. Jadi saya rasa sekian sahaja daripada saya. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.